Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam channel Wadah Panglima. Mungkin kali ini kita akan membicarakan satu lagi topik yang mungkin tidak kurang pentingnya di dalam sejarah Melaka. Walau bagaimanapun, apa yang cuba saya sampaikan hanyalah sekadar pandangan peribadi. Mungkin perlukan satu kajian menyeluruh, kajian selengkapnya tentang apa yang cuba kita simpulkan pula. Sebelum itu, seperti mana yang telah kita maklum bahawa Melaka merupakan sebuah pusat penyebaran agama Islam pada ketika zaman kemuncaknya zaman Sultan Mansur Shah. Zaman Sultan Mansur Shah memerintah Melaka, dan ketika itulah Melaka berada pada puncak kegemilangannya, dan Melaka juga berperanan sebagai pusat penyebaran agama Islam, bukan saja di tanah Melayu tetapi di seluruh kepulauan Nusantara. Jadi kalau kita tengok pada ketika itu, ketika zaman era Sultan Mansur Shah, di Asia Barat, ataupun lebih tepat pada ketika yang sama, Sultan Muhammad Al-Fatih juga telah berjaya menakluki kota Konstantinopel, seperti mana yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kota Konstantinopel itu akan ditakluk ataupun ditawan oleh orang Islam. Jadi era yang sama, ketika zaman Sultan Mansur Shah, dan ketika itu jugalah Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menakluki dan seterusnya memerintah kota Konstantinopel, ataupun pusat pemerintahannya adalah di Turki sekarang. So pada zaman itu Islam adalah berada di puncak kegemilangan sebelum era Perang Salib bermula, dan kemudiannya Kerajaan Osmaniyah tewas pada kurun ke-20. Kita cuba fokus pada Melaka. Sebenarnya apa yang kita lihat dari segi pemerhatian di tapak, saya tertarik untuk melihat gereja ataupun runtuhan gereja Saint Paul yang dikatakan didirikan oleh Portugis, menjadikan sebuah gereja kecil yang kemudiannya bertukar nama kepada gereja Saint Mary ketika era Belanda, dan kemudiannya menjadi Saint Paul pada zaman British. Kemudiannya British menjadikan runtuhan gereja ini bukan sebagai gereja tetapi sebagai tempat penyimpanan gudang senjata, dan kemudiannya pada era kemerdekaan terus bangunan ini terbiar menjadi sebuah satu lokasi bersejarah untuk negeri Melaka. Mungkin persoalan timbul sebab kalau kita melihat seperti mana dalam video-video saya sebelum ini, saya menyatakan bahawa adakah kemungkinan runtuhan gereja Saint Paul ini sebenarnya adalah Masjid Agung Melaka, berbalik kepada Islam sebagai agama ataupun Islam sebagai pedoman pegangan masyarakat Melaka ketika itu. Sultan-sultan Melaka memang alim ulama, bertaraf ulama, meletakkan Islam di tempat yang sewajarnya. Adakah Sultan Melaka akan mendirikan masjid di tapak di kaki bukit, sedangkan istana Sultan terletak di puncak bukit? Jadi apakah kemungkinan istana Sultan dan Masjid Agung berada di puncak bukit yang sama? Itu adalah satu kemungkinan, dan tidak mustahil benda itu berlaku. Kalau kita lihat di Gunung Jerai, puncak Gunung Jerai contohnya, ada masjid. Jadi kemungkinan besar begitulah keadaannya ketika itu. Istana Melaka bergandingan dengan Masjid Agung, dan kalau benar, kemungkinan besar runtuhan gereja Saint Paul ini sebenarnya adalah sebuah masjid
yang berfungsi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Mengapa saya berkata gitu? Sebab kalau kita melihat daripada arah kiblat, runtuhan bangunan ini sebenarnya menghadap betul-betul ke arah kiblat, ataupun mungkin sedikit lari setelah kita mengambil kira kemungkinan pergerakan bumi akibat gempa bumi dan sebagainya, seperti mana yang kita sedia maklum, tsunami pada tahun 2004 baru-baru ini pun telah mengubah arah kiblat. Maksudnya pergerakan bumi telah menjadikan semenanjung tanah Melayu ini sedikit lari. So kalau kita melihat pada, kita katakan pada abad ke-15 contohnya, kita telah melihat beberapa masjid boleh dikatakan sezaman, tetapi ialah masjid-masjid yang kemudiannya selepas era Portugis, kerana Portugis tidak membenarkan ataupun bersifat tidak peka ataupun bersifat begitu bersahabat dengan penganut agama Islam berbanding Belanda. Belanda sebab mungkin penawanan Kota Melaka sendiri pun adalah dengan bantuan tentera-tentera tempatan, bantuan daripada kerajaan-kerajaan Melayu sedia ada, Johor, Riau, Aceh dan sebagainya, membolehkan Belanda menewaskan Portugis di Melaka. Jadi pada zaman Belanda bersifat terbuka dalam konteks beragama, dan pada zaman Belanda lah kita melihat beberapa masjid terdiri di Bandar Melaka sendiri. Kalau kita melihat Masjid Ringgit, contohnya dikatakan antara masjid yang terawal dibina di Malaysia. Kita membuat perbandingan antara kiblat Masjid Ringgit dan juga runtuhan gereja St. Paul ini. Mungkin boleh nampak sedikit jajaran yang tidak selari, dan saya juga cuba membuat perbandingan ke atas masjid-masjid lama yang terdapat di Tanah Melayu. Kita boleh lihat dekat sini Masjid Kampung Laut di Kelantan. Tetapi dari segi kiblat mungkin bangunan ini adalah bangunan yang telah didirikan semula ataupun dipindahkan, seperti mana yang kita sedia maklum, Masjid Kampung Laut yang asal telah musnah akibat banjir. Jadi binaan ini telah dipindahkan ke tapak sedia ada di Nilapuri sekarang. Dan kalau kita melihat juga masjid-masjid Kampung Hulu, Masjid Kampung Hilir, Masjid Tangkera, ataupun masjid-masjid yang boleh dikatakan sezaman pada era Belanda kemudiannya, kita melihat jajaran kiblat sedikit berbeza dengan apa yang ada di runtuhan gereja St. Paul ini. Mungkin dari segi kita boleh simpulkan bahawa runtuhan gereja St. Paul ini sebenarnya bukan masjid, sebab kedudukan dia adalah tidak selari dengan masjid-masjid sedia ada yang terdapat di Melaka, masjid-masjid lama, masjid-masjid sezaman ataupun selepas era Melaka sendiri. Tetapi saya suka mengetengahkan teori bahawa kemungkinan arah kiblat telah berubah selepas beberapa tahun berlaku kejadian gempa bumi dan sebagainya. Arah kiblat telah berubah. Satu. Nombor dua, saya agak tertarik kita cuba membuat perbandingan masjid lama Macap, dan kalau kita lihat arah kiblat masjid lama Macap dan juga runtuhan gereja St. Paul adalah sama. Apakah kemungkinan masjid lama Macap adalah tapak masjid asal yang telah dibina sezaman dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka? Seperti mana kita sedia maklum,
ketika era peperangan dengan Portugis, banyak ulama-ulama, pendekar-pendekar, pahlawan-pahlawan Melayu telah berundur dan mungkin menjadikan Macap salah satu kubu pertahanannya. Dan kenapa kita boleh simpulkan masjid Macap arah kiblatnya tidak sama dengan masjid-masjid era Belanda? Apakah kemungkinan Masjid Macap merupakan salah satu tapak masjid asal yang tertua di Malaysia? Mungkin kalau kita tengok binaan Masjid Macap sekarang mungkin agak baru, mungkin selepas dia menjalani beberapa pengubahsuaian, tetapi dengan mengekalkan arah kiblatnya pada ketika asal pembinaannya. Dan itu sebab kita boleh melihat arah kiblatnya sejajar dengan runtuhan gereja St. Paul. Dan lebih tertarik kalau kita melihat masjid-masjid sezaman yang didirikan pada ketika Belanda. Kita tengok masjid di Cilincing, Masjid Al-Alam Cilincing yang di Sunda Kelapa. Masjid ini dibina sezaman ataupun ketika era Portugis cuba menyerang pelabuhan Sunda Kelapa. Dan ketika itulah masjid ini dibina. Dan kita akan dapati arah kiblat masjid ini adalah sama dengan arah kiblat Masjid Macap. Dan jika benar runtuhan gereja St. Paul merupakan masjid, makanya tiga bangunan ini adalah dalam satu jajaran yang sama, menghadap arah yang sama. Jadi ini antara beberapa persoalan menarik yang perlu kajian menyeluruh. Bukanlah saya mengatakan bahawa pendapat ataupun pandangan saya ini benar, tidak, tetapi ianya perlukan satu kajian menyeluruh supaya kita dapat mencari satu kesimpulan. Seperti mana yang kita maklum, memang catatan-catatan berkaitan Melaka memang sukar ditemui. Mungkin apabila Portugis datang menyerang, mereka telah merampas, memusnah dan menghancurkan semua catatan-catatan berkaitan Melaka. Itu sebab kita tidak jumpa catatan-catatan mengenai Melaka. Kita cuma dapat catatan-catatan selepas era Melaka. Namun, apa yang menarik kalau kita melihat kepada catatan dalam Sulalatus Salatin sendiri, dalam sejarah Melayu ada lakaran. Walaupun lakaran itu cuma gambaran penulis, tetapi lakaran itu adalah berdasarkan maklumat-maklumat yang terdapat di dalam sejarah Melayu. Dan kita boleh melihat lakaran Istana Kesultanan Melayu Melaka mempunyai masjid. Dan sekiranya benar lakaran ini, kita tidak boleh menolak teori yang mengatakan bahawa runtuhan gereja St. Paul sebenarnya adalah sebuah masjid. Kalau Istana Melaka berada di puncak bukit dan di sebelahnya adalah masjid, maka tidak syak lagi bahawa runtuhan ini sebenarnya adalah runtuhan asal, bangunan asal yang telah berada ataupun yang telah dibina pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, yang kemudiannya diubah suai oleh Portugis menjadi gereja. Seperti dalam video-video saya sebelumnya, kita melihat beberapa kesan binaan ataupun bangunan tambahan yang sepatutnya ada pada runtuhan gereja ini. Dan ini menjelaskan bahawa runtuhan gereja ini dia tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai beberapa part ataupun bahagian-bahagian sambungan yang telah dimusnahkan. Untuk apa dimusnahkan? Sama-sama kita menjalankan satu kajian. Sebenarnya kalau kita melihat
beberapa kajian komprehensif terhadap Bukit Melaka ini sebenarnya agak kurang dijalankan oleh para pengkaji kita, dan mungkin telah sampai masanya untuk kita menjalankan satu kajian menyeluruh berkaitan dengan Masjid Melaka. Kita kumpulkan semua maklumat, semua data yang kita ada daripada Britain, daripada Belanda, juga daripada Lisbon sendiri. Dan jangan lupakan catatan-catatan pedagang-pedagang yang mungkin berada di bawah simpanan, yang mungkin berada di China, dan juga yang paling penting catatan-catatan yang terdapat di Turki ketika era Osmaniyah. Kemungkinan besar catatan-catatan berkaitan Melaka ada di tempat-tempat ini, cuma kita tidak ada akses ataupun tidak berkesempatan untuk menjalankan kajian. Dan sekiranya satu kajian menyeluruh dijalankan, kemungkinan besar kita akan dapat fakta-fakta menarik ataupun fakta-fakta sebenar berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka yang sejarahnya telah dipesongkan oleh penjajah. Kalau kita melihat Bukit Melaka pada hari ini, maka kita tak dapat bayangkan, sukar untuk kita gambarkan keadaan Bukit Melaka pada ketika era zaman Kesultanan Melayu Melaka, disebabkan bangunan-bangunan ataupun binaan yang terdapat ketika itu telah dimusnahkan sama sekali oleh Portugis. Dan kita melihat catatan ataupun lakaran peta-peta yang dibuat oleh Portugis selepas merampas Melaka. Mereka membina binaan-binaan di atas Bukit Melaka. Tetapi kalau kita melihat Bukit Melaka sekarang, kita seolah-olah membayangkan ataupun kita sukar untuk menggambarkan bahawa di atas bukit ini telah terdapat satu binaan ataupun pelbagai binaan pada ketika itu. Lakaran-lakaran yang dibuat oleh Heredia ataupun pelukis-pelukis Portugis, semuanya seolah menggambarkan bahawa Bukit Melaka is nothing, tiada apa-apa kecuali runtuhan Gereja St. Paul. Dan ketika era British didirikan pula beberapa binaan yang sekarang masih berada, antaranya Muzium Tuan Yang Terutama dan juga Muzium Demokrasi. Apakah binaan bangunan-bangunan ini sengaja didirikan oleh British semata-mata untuk menutup sejarah sebenar yang terjadi di Bukit Melaka? Sama-sama kita fikirkan, sama-sama kita jalankan kajian, dan sama-sama kita berdoa agar satu hari kelak yang hak akan mengatasi yang batil. Biarlah kebenaran sebenar kita bongkarkan untuk tatapan, untuk pengetahuan, dan yang paling penting untuk membangkitkan jati diri orang Melayu bahawa kita sebenarnya adalah, kita telah mempunyai satu tamadun yang agung satu ketika dulu yang amat dicemburui oleh Barat. Dan disebabkan keagungan kita ini membuatkan Barat datang membagi-bagikan kuasa, membagi-bagikan tugasan di tanah Nusantara ini, dan akhirnya melenyapkan ketamadunan Melayu. Dan apabila kita lihat Melayu pada hari ini adalah Melayu yang tiada jati diri, Melayu yang lemah, Melayu yang tidak yakin terhadap kemampuan dirinya sendiri, berbeza dengan apa yang kita miliki pada suatu ketika dulu. Sama-sama kita doa supaya usaha membongkar kebenaran sejarah ini dipermudahkan Allah. Sekian saja maklumat ataupun perkongsian untuk kali ini. Semoga tuan-tuan dapat terus bersama dengan Wadah Panglima untuk sama-sama kita berkongsi pandangan, bertukar-tukar pendapat berkaitan apa jumpaan-jumpaan
ataupun temuan-temuan terkini berkaitan Kesultanan dari Melaka dan sebagainya, insya-Allah saya akan kongsikan bersama. Jangan lupa untuk like dan tinggalkan komen, nyatakan pandangan tuan-tuan dalam video ini. Juga boleh subscribe channel ini bagi membolehkan tuan-tuan dapat mengikuti video-video kami yang selanjutnya selepas ini. Terima kasih.